Salam sejahtera, salam daripada Lembaga Lada Malaysia. Kita merasa bertuah kerana kali ini kita sempat mengikuti satu kaedah perkongsian dan juga pembelajaran online berkenaan dengan perkhidmatan yang diadakan di Lembaga Lada Malaysia. So, bagi saya di cawangan Kawal Selia Pasaran, diberi amanah untuk memberikan perkongsian ataupun taklimat ceramah berkenaan dengan pedagang lada Malaysian. Tuan-tuan dan puan, bagi apa-apa pun perniagaan yang kita jalankan, ia seeloknya dilesenkan. Dan perniagaan yang tidak dilesenkan boleh jadi tidak sah dalam urus niaga di negara kita. Jadi, bagi perniagaan lada, ianya perlu dilesenkan sesuai dengan kehendak dalam akta dan juga undang-undang berkaitan dengan pengeksportan ataupun makanan, juga patoran-patoran yang telah ditetapkan oleh kerajaan berkaitan dengan perniagaan lada. Jadi, dalam ceramah ataupun taklimat saya kali ini, saya cuba menerangkan keperluan-keperluan dan juga manfaat sebagai pedagang lada Malaysian di Lembaga Lada Malaysia. Saya berharap tuan-tuan dan puan mengambil perhatian ini supaya keperluan dalam perniagaan lada nanti tidak melibatkan pertelingkahan atau pelanggaran yang tidak perlu, yang boleh menjejaskan rantaian pembekalan lada ke pasaran dan juga kelangsungan kita menjalankan perhubungan perniagaan dengan rakan-rakan yang berurus niaga dengan kita. Sebelum itu, untuk tujuan interaksi kita dalam ceramah secara maya ini, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Gura Langgung, telah bertugas di Lembaga Lada Malaysia lebih kurang 20 tahun di pelbagai bahagian, dan bahagian sekarang saya ditugaskan di bahagian cawangan Kawal Selia Pasaran, yaitu salah satu cawangan di bawah bahagian pembangunan pasaran dan perniagaan. So, salah satu tugas utama kita di cawangan Kawal Selia Pasaran adalah penguatkuasaan peraturan yang melibatkan Lembaga Lada Malaysia. Dan buat masa sekarang, tugas utama adalah mendaftarkan pedagang-pedagang lada yang terlibat dalam perniagaan lada, sehingga ke suatu masa nanti ianya dilesenkan apabila peraturan Lembaga Lada Malaysia berkaitan permit, pengeredahan dan pelesenan dikuatkuasakan oleh kerajaan. Jadi kita masih menunggu peraturan tersebut dikuatkuasakan, dan sekiranya dikuatkuasakan, dia mempunyai implikasi perundangan, di mana ketidakpatuhan kepada undang-undang akan melibatkan denda dan melibatkan tindakan undang-undang yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pedagang lada Malaysian secara umumnya bermaksud individu ataupun serikat yang terlibat dalam perniagaan lada perlu dilesenkan, perlu memiliki lesen yang sah. Okay. Selain daripada keperluan lesen-lesen lain yang ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia, seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Serikat SSM, Akta Perniagaan, dan juga pendaftaran sesuatu perniagaan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan yang terbit di bawah ordinan ataupun enactment tertentu dalam tempat ataupun di mana premis itu didaftarkan. Okay. Jadi di bawah peraturan Lembaga Lada Malaysia, pelesenan permit dan pengeredahan yang akan diwaktakan, setiap peniaga lada yang berniaga ataupun memiliki lada lebih daripada 500
kilogram perlu dilesenkan. Jadi inilah satu peraturan yang baru dan ini dalam proses perwataan. Jadi sebelum peraturan itu diwatakan ataupun dikuatkuasakan nanti, kita menggalakkan pedagang-pedagang lada yang sedia ada untuk mendaftar di lembaga lada. Jadi pedagang-pedagang yang saya maksudkan ini boleh jadi eksporter, pengekspor, peraih yaitu dealer yang terlibat dalam jual beli, juga PKS ataupun peruncit yang terlibat dalam aktiviti mengilang ataupun aktiviti penambah nilai produk-produk berasaskan lada yang terlibat dalam membeli dan juga menjual lada ke domestik ataupun ke luar negara. Jadi kita menggalakkan pendaftaran, jadi sebelum ianya dilesenkan nanti. Jadi kandungan taliman ataupun ceramah saya merangkumi pengenalan kepada akta dan juga peraturan lembaga lada. Jadi peniagaan, jenis-jenis peniagaan lada yang diniagakan, macam mana nak memohon sebagai lesen pedagang lada, syarat-syarat untuk menjadi pedagang lada, dan juga keperluan tambahan sebagai pengekspor ataupun sebagai pengimport lada. Juga kita mengulas tentang undang-undang yang berkaitan dengan peniagaan lada selain daripada akta dan juga peraturan yang langsung kepada lembaga lada. Juga kita akan mengulas tentang manfaat mengapa ataupun sebagai pelesen pedagang lada berlesen, sebagai pedagang lada berlesen. Juga kita nak juga tahu apakah fee yang dikenakan dalam peniagaan lada yang terlibat secara langsung dikenaki oleh akta dan juga peraturan. Undang-undang ataupun Undang-Undang Malaysia yang menyatakan Akta Lembaga Lada Malaysia terbit pada tahun 2006. Ianya satu akta untuk menubuhkan satu lembaga yang menggantikan organisasi ataupun satu agensi yang dahulu yang dikenali sebagai Jemaah Pemasaran Lada Hitam. Di mana dengan penubuhan akta ini dia lebih komprehensif untuk tujuan membuat satu peruntukan yang lebih baik berkenaan dengan industri lada. Ianya bukan saja satu yang berkisar tentang pemasaran, malah yang melibatkan peranan lembaga dalam pengeluaran, pemasaran, dan juga research and development ataupun pembangunan penyelidikan. Jadi akta ini juga memberi ruang atau peruntukan tentang peraturan yang berbangkit dan bersampingan dengan industri lada. Jadi Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 juga dikenali sebagai Akta 656. Jadi dalam akta tersebut, Seksyen 72 Akta 656 telah memberi kuasa ataupun memberi menteri ataupun kuasa untuk menggubal peraturan-peraturan bagi menetapkan cara bagaimana satu lesen, perakuan permit dan juga kelulusan tentang lesen dan juga permit penggredan yang diperlukan oleh industri. Jadi menteri mempunyai kuasa agar peraturan ini digubal dan ianya diwatakan sebelum dikuatkuasakan. Termasuklah berkenaan dengan kadar-kadar fee yang telah ditentukan dikenakan kepada peniaga ataupun penggiat industri yang berkenaan. Peniagaan lada yang dilesenkan meliputi ataupun terpakai di seluruh negara di Malaysia, yang melibatkan aktiviti seperti membeli lada,
mengekspor lada, mengimport lada, menjual, menghilang, dan juga menyimpan. Tuan-tuan dan puan, aktiviti seperti riset atau penyelidikan dan juga penanaman lada tidak dilesenkan, jadi dikecualikan daripada pelesinan, yaitu hanya melibatkan membeli lada, mengekspor lada, mengimport, menjual, menghilang, dan menyimpan yang melebihi kuantiti minimum 500 kg. Jadi bagi PKS ataupun peraih yang baru, tuan-tuan dan puan boleh mendapatkan keterangan lanjut berkenaan dengan borang permohonan ini di laman Sesawang MPB, www.mpb.gov.my. Jadi sekiranya keperluan untuk memohon, tuan-tuan boleh mencetak borang permohonan tersebut dan melengkapkannya, dan boleh scan yang telah lengkap ataupun dan di-emailkan kepada alamat email grading@mpb.gov.my. Tujuan dia supaya kita mendapat permohonan tuan-tuan dan puan dengan langsung ke Ibu Pejabat. Jadi tindakan kita terhadap borang permohonan tersebut ianya akan dibuat tapisan, kita nak verifikasi ataupun pengesahan. Jadi salah satu daripada cara untuk kita membuat verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan atau dokumen sokongan yang diperlukan ialah dengan menghantar pegawai-pegawai kita melawat ke premis dan juga mendapatkan verifikasi tentang dokumen-dokumen asal yang telah dihantar melalui email terdahulu. Jadi verifikasi dokumen dan lawatan ke lapangan akan dijalankan oleh MPB untuk tujuan kelulusan. Jadi secara ringkas, syarat-syarat untuk menjadi pedagang lada, pertama, pemohon mestilah warga negara Malaysia. Dan yang kedua, menyertakan dokumen-dokumen sokongan semasa memohon, iaitu salinan pendaftaran serikat ataupun perniagaan, salinan memorandum dan perkara untuk serikat dan serikat sedang berhad ataupun serikat berhad, salinan kad pengenalan ataupun penyata bank bagi permohonan individu. Permohonan individu maksud dia sekiranya perniagaan itu didaftarkan di atas nama individu sebagai peruncit ataupun perniagaan PKS. Juga menyertakan pelan lokasi premis yang dicadangkan sekiranya belum mendapat lesen perniagaan ataupun pendaftaran serikat, tapi tuan-tuan dan puan ingin mencadangkan satu premis cadangan dalam masa yang serentak, juga boleh disertakan dalam permohonan. Maksud dia, walaupun belum mendapat kelulusan pendaftaran serikat ataupun pendaftaran perniagaan dari pihak berkuasa tempatan, tuan-tuan boleh mengemukakan secara serentak permohonan sebagai pedagang lada Malaysian dan menyertakan lokasi premis yang dicadangkan. Ini perlu sebab lokasi premis perniagaan dia mungkin melibatkan warehouse ataupun gudang untuk menyimpan stok lada ataupun untuk kegiatan menghilang ataupun dan sebagainya yang sesuai dengan konsep lada sebagai bahan makanan. Ianya berkaitan dengan keselamatan makanan. Itu yang kita nak verified masa kita buat verifikasi ke tapak nanti ataupun ke premis perniagaan yang dicadangkan. Dan yang kelima, salinan geran tanah ataupun kebenaran sewa menggunakan untuk juga boleh digunakan sebagai dokumen sokongan. Jadi keterangan mengenai syarat-syarat sebagai pedagang lada juga kita paparkan dalam laman web MPB, ianya boleh juga dilayari untuk keterangan lanjut.
Tuan-tuan dan puan, bagi pedagang lada yang menjalankan perniagaan ekspor dan import, dia ada keperluan tambahan yang perlu dipatuhi. Syarat-syarat untuk menjadi pengekspor lada. Yang utama adalah pengekspor lada mesti memiliki satu warehouse yang sesuai ataupun gudang yang sesuai, yang dilengkapkan dengan bonded store terikat untuk tujuan menggerit lada yang diekspor. Jadi bonded store ataupun store terikat ini penting bagi menyimpan lada yang terlibat dalam grade, yang memerlukan grade. Kita simpan, selepas kita ambil dia punya sampel untuk tujuan analisa magma. Jadi dalam tempoh tertentu, semasa analisa magma itu dijalankan, consignment tersebut mesti disimpan dalam bonded store. Jadi kita akan lepaskan consignment tersebut dari bonded store setelah keputusan magma itu ditentukan grade lada yang di pohon. Jadi ini salah satu daripada kehendak dalam peraturan dan juga kehendak dalam akta di bawah skim penggeridan lada berkanun. Untuk masa ini, untuk melaman tuan-tuan dan puan, skim penggeridan lada berkanun ini didukung dengan pematuhan ataupun kepatuhan kepada pengurusan kualiti ISO 19001, 2015 ataupun 2018 terdahulu, wah grading and certification services for Sarawak paper. Jadi untuk makluman juga, perkhidmatan ini dikenakan fee. Juga analisa mama juga dikenakan fee mengikut kadar yang ditetapkan sebelum satu sijil grade lada dikeluarkan. Jadi berapa kadar, berapa kadar untuk penggeridan, berapa kadar untuk mama, tuan-tuan boleh semak dengan pejabat kita terdekat. Jadi untuk masa ini kita telah mengusulkan satu kadar dalam peraturan yang akan diwatakan tentang penggeridan dan pelesianan. Untuk kadar magma, ianya satu kadar yang telah ditetapkan oleh lembaga, dan tuan-tuan bila mendapatkan perkhidmatan analisa magma, kita akan kenakan fee untuk tujuan tersebut. Sementara bagi keperluan tambahan untuk import lada, maksud kita membeli lada dari negara luar ke Malaysia, yang mana lada tersebut juga perlu di grade ataupun diperiksa agar ianya sesuai dengan kualiti dan juga keselamatan makanan import yang dibawa masuk ke Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan yang telah mendaftar sebagai pedagang lada boleh membeli lada dari negara luar, tapi mesti mematuhi parameter ataupun ketetapan yang ditentukan dalam peraturan. Seperti pertama, pemohon dikehendaki mengemukakan sampel lada sebanyak 1 kilo yang dimeterai ataupun disil daripada pemekar di luar negara. Maksudnya tuan-tuan yang nak mengimport mesti membawa satu sampel dengan kuantiti 1 kilo sebagai pre-shipment sampel sebelum lada itu diluluskan untuk dibeli dan dibawa masuk ke Malaysia. Jadi sampel tersebut bersama borang permohonan yang ditetapkan perlu dikemukakan kepada lembaga lada sebelum konsumen itu dilaksanakan ataupun dihantar dari negara tempat kita membeli. Jadi sampel tersebut tujuan utama adalah untuk menentukan had minimal residu MRL, itu kandungan racun perosak ataupun racun yang digunakan yang masih dikandungi ataupun masih terdapat dalam produk yang dibeli, selamat ke tidak selamat, dan seterusnya menentukan apakah grade lada itu sepatutnya. Ada kayaknya satu grade yang boleh diterima ataupun satu grade yang terlalu rendah untuk ditentukan di magma MPB. Jadi selepas
sampel itu dianalisa, penentuan IMAI itu ditentukan oleh pihak Makma, barulah kita mencadangkan permohonan itu untuk kelulusan oleh pihak pengurusan MPB. Jadi sekiranya permit import itu dikeluarkan, barulah pengimport itu boleh mengarahkan konsumen tersebut ataupun membeli konsumen lada tersebut daripada negara yang menjualnya. Okey, tak kiralah sama ada negara-negara mana di dunia, tuan-tuan dan puan boleh mengimport dan kita mengenakan fee pada masa akan datang. Buat masa sekarang kita belum mengenakan fee, tapi sekiranya peraturan itu diwatakan nanti, kita mengenakan fee untuk permit import. Okey, kita dalam cadangan kadar permit untuk mengimport lada dari luar adalah RM500 bagi 1 tan. Jadi sekiranya tuan-tuan membeli 10 tan lada daripada negara luar, mengimport lada ke Malaysia, kita mengenakan fee import RM5,000. Okay? Jadi RM500 untuk 1 metrik tan. Itu dalam kerangka dalam peraturan yang akan ditetapkan. Undang-undang berkaitan dengan peniaga lada yang lain yang kita concern ataupun kita prihatin sekarang adalah berkenaan dengan Akta Makanan 1983. Jadi ianya suatu akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan, penipuan pada penyediaan, penjualan, penggunaan makanan, dan mengenai perkara bersampingan atau berkaitan dengannya. Dalam konteks produk lada ataupun perniagaan lada, keselamatan makanan cenderung kepada had minimum residu yang terdapat dalam lada, minimum residu limits dalam lada. Dari dalam senarai MRI ini ada beberapa jenis kimia racun yang perlu digunakan secara berhemah, di mana limit-limit ataupun had tertentu kandungan itu tidak boleh melebihi had yang ditetapkan oleh negara yang membeli ataupun oleh akta untuk kegunaan dalam negara, yaitu Akta Makanan 1993. Jadi perkara-perkara lain mengenai undang-undang berkaitan dengan perniagaan lada yang kita galakkan adalah pematuhan kepada sijil-sijil kualiti ataupun seperti GHP, Good Hygienic Practices, Good Manufacturing Practices, iaitu GMP, dan juga HACCP, yang mana yang boleh mendukung kepada aspek keselamatan makanan. Jadi undang-undang ini ataupun perkara ini mungkin diterapkan dalam peraturan kita selaras dengan peraturan lembaga lada dan juga akta berkenaan dengan keselamatan makanan. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya kita nak memulakan satu perniagaan ataupun sebagai pedagang lada, pilihlah tempat yang sesuai, itu yang mesti kita sebut tadi, dan juga sumber yang sesuai, supaya lada yang kita niagakan itu tidak menimbulkan pertikaian ataupun pelanggaran kepada undang-undang seperti yang dinyatakan dalam Akta Makanan. Yang ini penting sebab ianya satu di luar daripada Akta Lembaga Lada Malaysia, tapi ianya mesti memenuhi kehendak undang-undang yang ditetapkan di negara kita. Malahan undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang membeli lada juga perlu kita perhatikan. Saya mengambil contoh bagi negara yang membeli lada dari negara kita, contoh Hong Kong ataupun Taiwan ataupun negara-negara lain, dia mengenakan satu syarat tertentu dengan kadar had minimum racun IMRAI yang mungkin lebih ketat daripada kita ataupun mungkin dalam senarai yang lebih toleran dalam keadaan tertentu.
Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian lah, terutama bagi PKS yang terlibat dalam penjualan runcit. Jadi perkara ini lebih teliti sebab lada yang direct kepada pengguna ataupun end user, dia lebih cenderung kepada isu-isu keselamatan makanan. Oke, yang seterusnya, kenapa kita perlu mendaftar sebagai pedagang lada berlesen? Oke, saya simpulkan dua manfaat utama. Sekiranya tuan-tuan dan puan didaftarkan sebagai pedagang lada berlesen, jadi maklumat mengenai syarikat ataupun entiti perniagaan tuan-tuan dan puan ada dalam database kita. Terutama kita daftarkan dia sebagai pelesen dalam sistem e-pelesenan yang kita bangunkan, dan juga sistem penggeledahan dan permit lada, di mana tuan-tuan dan puan akan dicapai ataupun akan dicapai ataupun akses oleh pegawai-pegawai di MPB atau pihak yang berkenaan dengan lebih cepat melalui sistem ini. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan boleh mendapatkan capaian dan akses daripada sistem ini sebagai pengguna untuk memohon perkhidmatan yang ada, seperti mau mendapatkan sijil penggeledahan lada, mau mendapatkan permit untuk ekspor ataupun import lada, dan juga berkaitan dengan pembaharuan lesen. Nanti dalam sistem e-pelesenan, tuan-tuan hanya memohon lesen sekarang secara manual, tetapi bila telah didaftarkan sebagai pedagang lada berlesen, nanti tuan-tuan puan boleh memohon pembaharuan lesen secara online. Jadi ini memudahkan pematuhan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, berkenaan dengan penyebaran maklumat. Jadi tuan-tuan dan puan mungkin mendapat maklumat yang lebih cepat, sebab dengan capaian kepada sistem ini mungkin kita dapat hantar maklumat berkenaan dengan dasar pengeluaran, dasar pemasaran yang semasa secara lebih berkesan lagi. Secara ringkas, berkenaan dengan peraturan perniagaan lada, fee yang dikenakan adalah seperti berikut. Jadi sekarang kita belum membuat collection ataupun belum mengenakan fee terhadap pedagang lada yang mendaftar, tetapi dalam masa terdekat nanti sekiranya peraturan ini diwatakan, inilah kadar yang kita akan kenakan. Sebagai contoh, yang pertama, bagi tujuan pengeluaran atau pembaruan lesen pedagang lada untuk membeli, menjual, mengimport, mengekspor dan menghilang ataupun menyimpan, kita kenakan 100 1 tahun. Okay? Jadi untuk yang lain, permit ekspor kita akan mengenakan RM10 bagi setiap permit yang dikeluarkan. Bagi permit import, kita akan kenakan RM500 bagi 1 tan, bagi satu konsumen. 1 tan untuk satu konsumen. Dan yang satu lagi, permit pemindah, RM10. Maksudnya permit pemindah apabila pihak tuan-tuan ingin memindahkan stok ataupun konsumen lada dari satu lokasi ke satu lokasi, terutama yang melalui perjalanan laut atau kapal, dia perlukan permit pemindah sebab ianya melibatkan isytihan custom dan juga pemeriksaan yang berkaitan. Jadi permit ini digunakan untuk memindahkan konsumen ataupun stok itu dari satu lokasi yang jauh lagi. Jadi tuan-tuan perlukan ini kita kenakan cas RM10 bagi setiap permit. Dan yang seterusnya mungkin sijil grade lada. Sijil grade lada yang kita nyatakan di sini RM15. Jadi mungkin ini belum muktamad dan kita masih dalam tindakan untuk menghalusi kadar sijil grade ini. Buat masa sekarang sijil grade lada dikenakan RM10 bagi 1 tan bagi setiap konsumen. 1 tan RM10. Tuan-tuan dan puan, saya telah menyebut tentang analisa magma. Fee untuk analisa magma adalah
dibagi kepada 3 activity ya. 3 activity yaitu analisa fisikal, analisa mikro, dan juga analisa kimia. Jadi ketiga-tiga analisa ini, jenis analisa ini, charge ataupun fee untuk analisa magma adalah berbeza. Dia ada ketetapan yang tertentu ataupun keadaan tertentu. Jadi keterangan lanjut tentang analisa ini bila tuan-tuan boleh berhubung terus kepada kita lah bila memerlukan analisa untuk analisa fisikal, analisa mikro, dan juga analisa kimia. Dia ada cas ataupun kadar tertentu. Jadi keperluan untuk analisa ini juga bergantung kepada keperluan tuan-tuan dan perempuan. Sama ada analisa untuk fisikal saja memadai, atau tuan-tuan perempuan perlukan analisa mikro ataupun analisa kimia. Ini bergantung kepada keperluan masa berurus niaga atau keperluan untuk perniagaan. Mungkin tuan-tuan boleh menggunakan perkhidmatan ini dan bertanya kepada pejabat lembaga lada Malaysia terdekat ataupun berhubung terus kepada kita di alamat yang tertera sini ataupun email kepada seksyen Kawal Selia Pasaran, iaitu grading@mpb.gov.my. Saya mengharapkan pertanyaan daripada tuan-tuan perempuan bagi keterangan lanjut mengenai pedagang lada berlesen dan juga macam mana kita nak mendapatkan lesen bagi perniagaan lada yang tuan-tuan dan perempuan terlibat. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih dalam pembentangan ini dan mengharapkan feedback ataupun soalan tuan-tuan dan perempuan bagi keterangan-keterangan yang selanjutnya. Terima kasih.